Assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan saya daripada Football Hub Genting Sky Arena. Suasana di sini 20 degree, angin sepoi-sepoi bahasa. Kita bawakan kepada anda Any Day 2023 Friendly Fire yang akan menemukan pasukan Any Days Gathering yang akan berkumpul pada pagi ini. Jika kita dapat lihat sekarang, ada 4 game yang akan dimainkan pada pagi yang cukup indah ini, di mana ada 4 pasukan yang akan dibarisi oleh Red 1, Blue 1, Red 2 dan juga Blue 2, antara merah dan biru. Jadi mereka sedang pun melakukan sesi bergambar. Jadi yang sedang pun menonton, ini adalah offline record daripada YouTube channel Gen World Arena. Jangan lupa untuk bantu Gen untuk subscribe YouTube channel ini bagi memeriahkan lagi perlawanan pada pagi ini. Jadi kita ingin bacakan sedikit sebanyak untuk game sekali lagi, di mana pada game yang pertama iaitu pasukan Red 1 yang akan menentang pasukan Blue 1, dan selepas itu pasukan Red 2 akan menentang pasukan Blue 2, dan mereka akan berehat sebentar untuk memberikan ruang untuk next game, itu game yang ketiga iaitu Red 1 yang akan menentang Blue 2, dan last game Red 2 akan menentang Blue 1. Perlawanan akan dimulakan pada bila-bila masa. Memulakan game yang pertama, mereka akan bermain lebih kurang 20 minit pada setiap game. Terima kasih kepada Any Days. Mungkin kita boleh bacakan sedikit tentang Any Days. Mungkin yang belum kenal, Any Days ditubuhkan oleh Syafiq Hakim yang akan bermain untuk game yang pertama bagi pasukan tim Red 1. Dia merupakan kapten. Syafiq mengasaskan Any Days dengan tujuan asal untuk menganjurkan sosial futsal mingguan, tetapi mereka juga bermain main bola padang agar dapat mengamalkan cara hidup yang sihat. Dan tidak pernah dia sangka bahawa Any Days ini telah pun berkembang dengan sebegitu pesat hingga mereka boleh bawa ke dalam padang 4 tim. Dari sekadar sosial futsal yang bermula pada tahun 2022, Syafiq melihat sendiri kepada portfolio yang ada dan berkembang, dan hingga kini pada tahun 2024 dia yakin mereka akan berkembang sebagai satu pasukan dan juga brand football yang ada di tanah air, khususnya di ibu kota. Jadi mungkin kita boleh bacakan sedikit sejarah. Mereka juga pernah buat event sebegini bersama dengan pasukan-pasukan lain, friendly football dan juga social futsal mingguan. Dia telah ditubuhkan pada 15 Ogos 2022. Anniversary pertama adalah 4 hari lepas. Ini adalah tahun yang keempat mereka. Jadi mungkin kita boleh lihat di atas barang, mereka telah pun bersedia untuk game yang pertama. Kita cuba perkenalkan untuk line up yang pertama, iaitu tim Red 1 yang akan mempertaruhkan Firdaus sebagai penjaga gol mereka. Kapten pasukan Syafiq memakai jersey nombor 22, itu pengasasnya, akan bermain bersama Mijan di bahagian center back, Syamil dan juga Rain di bahagian wing back, manakala Razif, Aluf dan juga Zainul akan mengemudi di bahagian tengah, manakala Wak, Amsyar dan juga Irfan untuk penggempur bagi pasukan Red 1. Manakala untuk pasukan Blue 1 di bahagian kanan, mereka akan bermain dengan 4-3-3, akan mempertaruhkan Ashman sebagai penjaga gol, Rahimi dan juga Ikhwan di center back, Raimi dan juga Rudin di bahagian back kiri dan kanan, Najhan, Jiro dan juga Amirul yang akan menjadi arkitek utama bagi pasukan Blue 1, dan di bahagian atas Poji bersama dengan Messi ataupun Edan akan dibantu oleh Amar di bahagian kiri.
Jadi pengadil perlawanan telah pun masuk berjalan ke dalam padang untuk memulakan game yang pertama. Mereka akan bermain 20 minit untuk game yang pertama. Suasana di Football Hub Genting ini saya jangkakan sejuk, tetapi tidaklah sesejuk yang saya jangkakan, tetapi masih lagi perlu untuk pakai windbreaker pada pagi ini. Mungkin kita nak lihat sedikit tentang penonton yang hadir. Penonton yang hadir pada hari ini, mari kita lihat di bahagian kiri, saudara ataupun family members yang hadir di sekitar Football Hub ini untuk memberikan support kepada pemain-pemain mereka. Pengadil telah pun bersedia. Adakah anda telah pun bersedia untuk menentang pasukan Flamboyant di Riau? Dan itulah dia, perlawanan baru saja dimulakan antara Red One menentu Blue One. Sepak mula dimulakan oleh pasukan merah. 20 minit untuk mereka mencari gol awal. Baik, satu pintasan yang dilakukan Idan Messi daripada tengah, tetapi hantarannya tidak cukup tepat untuk menceritakan di bahagian kanan. Kembali ke pada kawalan Blue One daripada bahagian kiri. Bahagian kiri dirampas oleh Red One. Pemain nombor 4 jika dilihat di atas line up adalah Mael, tetapi itu adalah Blue 2. Saya tak pasti ini adalah betul atau tak. Jika salah, maafkan saya. Jika di atas jadual, pasukan Blue 2 akan bermain di game yang kedua, tetapi nampaknya mereka telah pun berada di atas padang. Baik, satu gerakan yang cuba lakukan, mencari pemain di bahagian tengah. Baik, masih lagi bergelut, cuba dikeluarkan oleh Mael yang masuk ke tengah. Ini adalah pasukan Blue 2 sebenarnya. Ya, kerana Mael nombor 4 hanya ada pemain daripada tim Blue 2. Jadi game yang pertama adalah pasukan Blue 2 menentang pasukan Red. Baik, kelecekan yang cuba dilakukan. Lepas berjaya untuk membawa bola ke hadapan. Faris bersendirian masuk dalam kotak penalti. Faris berjaya dirampas oleh Mijan. Dia cuba untuk melepasi center back, tetapi Mijan lebih pantas untuk menghalang gerakan itu. Rain, tenang saja. Kembali kepada Rain, pemain back kanan. Syafiq, kapten pasukan, membuka permainan ke bahagian far post. Tidak berjaya untuk dia mendapatkan bola itu daripada Syamir. Sedikit teragak-agak larian yang dilakukan tadi, dan memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Blue 2. Itu Aiman. Lontaran ke dalam ada Aiman, tapi dipersalahkan pula. Satu teknik yang tidak betul untuk basic football. Baik, lincah pemain ini. Irfan masuk ke dalam kotak penalti. Dua pemain menunggu, tetapi berjaya dihalang oleh Afiq. Afiq cukup kenal pemain ini. Dia tahu Irfan harus dihentikan segera. Pemain berjersey nombor 77 memberikan sepakan sudut yang pertama untuk pasukan Red One. Ada 4 pemain Red One berada di dalam kotak. Syafiq telah pun naik ke atas. Hantaran ke tengah, berjaya ditangkap dengan cukup kemas oleh Ashman. Tetapi hantaran pantas daripada Ashman agak terburu-buru bagi saya, kerana belum sempat untuk rakan-rakannya naik, dia telah pun melakukan sepakan ke atas. Mael
Mael mencari Azmir, tetapi Rain pantas untuk melakukan intercept terhadap Azmir. Blue 2. Mael cuba tadi untuk melakukan tolakan, tetapi terlalu kuat pula. Gerakan daripada Red One dipintas. Syafiq naik ke atas melakukan overlap, tetapi lambat pula untuk Zainul. Mirul kembali untuk mendapatkan kawalan. Lepas. Baik. Tolakan ke kiri. Berjaya juga untuk dia mencari peluang untuk pasukan Blue 2. Lorongan ke bahagian atas mencari Izzat. Tetapi Izzat pula berada dalam kedudukan offside. Matahari telah pun kelihatan untuk menghangatkan suasana pada pagi ini. Jika tadi mungkin 20 degree pada pukul 8 pagi, mungkin sekarang telah pun naik kepada 21 ataupun 22 degree. Dan saya percaya pemain-pemain Anydays biru dan merah di atas padang juga telah pun merasai kehangatan pada pagi ini. Dan saya dapat lihat beberapa pemain untuk tim yang kedua. Baik lorongan ini untuk mencari Azmir. Azmir cuba untuk melakukan sprint yang terbaik baginya, tetapi mudah untuk dirampas oleh Rain. Red One kembali mengawal, mencari Razif. Razif hantaran tinggi tetapi tidak dikesan dengan baik apabila penyerang mereka Amsyar sedikit saja offside. Kita dapat lihat tadi, jika dia lebih alert, mungkin dia dapat turun sedikit ke bawah sebelum melakukan larian pantas. Baik, tolakan ke atas mencari Amael. Terlalu kuat pula. Satu idea yang baik sebenarnya yang dapat dilihat daripada Mirul tadi, dia ada vision yang cukup baik. Mirul telah pun bermain bersama dengan Anydays hampir 30 penampilan. Dia merupakan satu arkitek utama. Mael banyak menyentuh bola pada pagi ini, membuatkan dia sangat sibuk kerana serangan-serangan daripada Red One hadir di bahagian kiri. Tidak lepas. Gerakan daripada Zainul dipintas oleh center back Afiq. Azmir cuba untuk bermain 1-2. Kehilangan bola pula Aim. Syafiq bergerak ke hadapan. Azmir sekali lagi. Mai cuba untuk bergerak bersendirian. Satu lorongan ke atas. Baik, tidak offside. Peluang untuk pasukan biru. Baik sebenarnya, tetapi larian itu mudah untuk Firdaus. Naik ke atas bagi melakukan clearance. Terselamat seketika. Kedudukan masih lagi 0-0.
9 minit telah pun bermain berlangsung. Ini bermakna lagi 10 minit lagi untuk perlawanan ini akan ditamatkan untuk game yang pertama. Satu hantaran ke dalam kotak penalti, tetapi tepat pula kepada dakapan Firdaus menyelamatkan keadaan. Angin bertiup sedikit kencang seketika ini. Mungkin anda dapat dengar tiupan angin, saya tak pasti. Apapun lontaran ke dalam untuk pasukan Red One. Daripada bahagian Fapus mencari Razif, cuba untuk menggelecek, tidak berjaya. Back pass yang baik yang dilakukan oleh Irfan. 3 pemain menunggu di dalam kotak penalti, cuba untuk melakukan hantaran, tidak sampai pula. First timer tidak kena. Dan bergelut situ. Mereka juga bergelut walaupun mempunyai peluang. Satu hantaran. Idea yang baik yang cuba dilakukan oleh Rain, yang telah pun masuk ke tengah untuk membantu midfielder mereka, tetapi tolakannya pula, lambungan yang dilakukan tadi terlalu tinggi. Bagi 10 minit yang pertama nampaknya agak seimbang, walaupun boleh dikatakan pasukan merah lebih berbisa, namun belum ada percubaan yang benar-benar berbahaya. Jadi kedua-dua penjaga gol masih lagi belum diuji sepenuhnya. Satu peluang, sekali lagi tidak sampai hantaran itu. Terbias sedikit daripada bertengah pasukan biru. Baik dipintas, cuba untuk mengejar dan melepaskan satu rembatan. Irfan cukup cantik memintas, membawa bola ke hadapan, menggelecek, tetapi rembatan akhir dengan kaki kanan sedikit saja tinggi untuk membawa gol yang pertama. Gol pembukaan masih lagi dicari-cari. Baik hantaran daripada Mael, tetapi sentuhan pertama pula sedikit keras. Biru cuba untuk mengatur gerak menerusi aim. Masih lagi aim. Dirampas sekali lagi oleh Irfan. Pemain ini cukup klinikal. Ada offside telah pun dikesan. Hantaran daripada Irfan cuba untuk mencari top striker mereka, itu Wak. Agak sukar untuk pasukan biru ini untuk masuk ke dalam kotak penalti. Mereka sering saja kehilangan bola di bahagian tengah. Faisal dan juga Mirul dalam Battle of the Mid, mereka lebih tenggelam berbanding dengan Alaf Zainal dan juga Zarif daripada pasukan merah. Di perlawanan telah pun masuk pada minit ke-13. Masih lagi 0-0, belum ada jaringan. Ada satu percubaan daripada Irfan tadi. Itu adalah satu-satunya percubaan yang paling bahaya. Mungkin mereka memerlukan Idan untuk masuk. Messi, baik gerakan cuba lakukan. Ada support daripada bahagian kanan. Rain untuk lontaran ke dalam. Tidak berjaya, dikeluarkan sekali lagi. Jauh clearance yang dilakukan, menjadi rampas oleh pasukan biru. Mirul, ada Rakai menunggu di bahagian tengah. Mirul, tolakan, baik, peluang untuk pasukan biru. Sedikit saja.
Faisal, sentuhannya sedikit kuat untuk memperdayakan Firdaus. Terselamat seketika. Walaupun kita lihat tadi 3 lawan 1, kini biru telah pun sedikit sebanyak mendapatkan rentak permainan di 10 minit yang pertama. Jelas milik pasukan merah, tetapi pasukan biru sedikit demi sedikit berjaya untuk memperolehi rentak dan mereka mula kelihatan berbahaya. Tapi kini Irfan daripada bahagian kiri, 3 lawan 3 sekarang. Satu sliding tackle menghalang gerakan Irfan. Masih lagi Irfan berjaya untuk bergecek. Lepas 3 lawan 3, peluang masuk dalam kotak penalti. Dia cuba untuk melakukan gerakan solo sebenarnya, dan gerakan itu merugikan rakan. Walaupun ada 2 pemain menunggu di bahagian tengah, tetapi dia telah pun membuat keputusan yang menyebabkan dia kehilangan satu lagi lorongan. Tetapi sekali lagi telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Sedikit mengecewakan untuk pasukan biru. Faisal tadi, biru mencari Mael. Di bahagian kanan, terlepas kawalan pula, Syafiq naik ke atas mencari Rain. Hantaran daripada Rain cuba untuk mencari Zainul di bahagian tengah, tetapi tidak sampai pula. Azmer, tolakan ke tengah Azmer tidak cermat dan terpaksa dikeluarkan. Jauh clearance yang dilakukan tadi, memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan biru. Mael, Afiq cuba untuk membuka permainan ke bahagian tengah. Berjadi rampas terbaik oleh Faisal. Faisal tolakkan ke hadapan, tidak offside. Keeper telah pun naik ke atas. Tetapi ada sedikit sentuhan. Firdaus naik ke atas untuk menghalang, tetapi sebelum itu biru telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Mijan dan juga Syafiq bijak untuk memerangkap. Telah pun ada larian positif yang ditunjukkan oleh pasukan biru, tetapi masih lagi boleh dikatakan tidak bernasib baik untuk memperoleh peluang. 1-2 yang baik yang dilakukan dari Irfan. 3 lawan 4 sekarang. Masuk ke dalam kotak penalti. Apa yang dilakukan tadi? Dia berpeluang tadi. Irfan tolakkan kepada rakan, tetapi 1-2 yang dimainkan yang tidak berjaya. Dan itulah dia, separuh masa yang pertama ataupun game yang pertama telah pun tamat. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali lagi untuk game yang kedua. Baiklah, kita telah pun kembali ke padang untuk game yang kedua pada pagi ini. Mungkin kita boleh memperkenalkan bagi pasukan biru 1, tim Blue One yang akan bermain untuk game yang kedua. Mereka mempertaruhkan Ashman di penjaga gol, Ikhwan, Raimi dan juga Rudin di bahagian pertahanan. Manakala Amirul, Jiro dan juga Jihan
akan mengundi di bahagian tengah. Di bahagian kanan mereka ada Lionel Messi iaitu Edan. Di bahagian kiri mereka ada Amar. Dan di bahagian atas adalah penyerang berbisa mereka memakai jersey nombor 9 iaitu Poji. Manakala untuk pasukan Red 2, mereka akan bermain 4-3-3. Di bahagian belakang Firdaus sekali lagi, mereka akan menggunakan 2 penjaga gol sahaja. Jadi Red akan mengekalkan Firdaus sebagai penjaga gol, manakala Kamil dan juga Nabil di bahagian center back, Afiq di bahagian kanan bersama dengan D di bahagian kiri, Elias, Ridwan dan juga Uzair. Uzair merupakan pemain yang kita harus perhatikan. Uzair bermain di bahagian Red 2 hari ini, 15 sebagai central defensive. Itu adalah pemain yang tengah hot sekarang. Manakala Fita, Syakir dan juga Daniel adalah penggempur utama bagi pasukan Red 2 bagi mencipta gol pada pagi ini. Jadi ini adalah permainan first time mereka bermain di luar Lembah Kelang dan baru sesi football yang ketiga. Kali pertama bermain di sekitar Lembah Kelang. Kali kedua mereka bermain di Tigre Arena. Dan kali ketiga mereka bermain di Football Hub Sky Arena Genting Highland. Jadi perlawanan untuk game yang kedua telah pun dimulakan. Sepak mula oleh pasukan merah yang memakai jersey merah putih berada di sebahagian kanan dan akan menyerang di sebahagian kiri. Mereka diserang oleh pasukan biru. Gerakan baik tolakan. Itu adalah amaran awal yang dilakukan oleh Jirul yang menerima hantaran tadi. Cuba untuk menguji Firdaus. Untuk game yang pertama tidak ada gol yang kita dapat saksikan. Jadi 0-0. Adakah kita akan berjaya untuk mendapatkan gol untuk game yang kedua ini? Baik tolakan untuk pasukan merah. Masuk ke dalam kotak, melepaskan. Tidak, dia cuba untuk melakukan hantaran. Daripada Fita, dia tidak berkeyakinan untuk melepaskan satu rempatan terus. Cuba untuk bermain secara teamwork, menolak kepada Syakir, tetapi terlalu kuat pula. Tetapi itu adalah satu amaran awal. Hantaran tinggi terlalu kuat pula. Hantaran ke dalam, membuka permainan ke bahagian Fapus. Baik, jadi rampas oleh pasukan biru. Namun tolakan daripada Najahan tidak sampai dan juga tidak tepat sebenarnya. Untuk mencari Amar di bahagian kiri. Hantaran ke dalam untuk pasukan biru. Baik, mencari Jirul. Terlalu padat, terlalu ramai pemain yang mengepung. Masih lagi berbahaya. Satu turning yang baik daripada Nabil dalam lokasi yang cukup bahaya. Dirampas oleh pasukan biru. Dipersalahkan pula. Hantaran tinggi. Peluang untuk pasukan merah.
Tolakan daripada Ilyas tidak berjaya. Ilyas terpaksa mencerahkan di bahagian back kiri. Satu overlap, mencari Daniel. Daniel hantaran membuka permainan bahagian kanan, tetapi tidak berjaya untuk melepasi Rudin. Satu bacaan yang cukup baik, tapi kini peluang untuk pasukan merah. Cuba untuk menggelecek, tidak lepas sekali lagi. Najam berada di situ untuk menghalang keadaan. Kembali pada Edan. Tolakan Edan tidak sampai. Dirampas oleh Daniel. Hantaran ke tengah. Sekali lagi tidak sampai. Mudah untuk Rahimi, tetapi Rahimi kehilangan bola. Sering berbalas kehilangan bola di bahagian tengah. Nampaknya mereka masih lagi cuba untuk mencari rentak bagi perlawanan yang kedua ini. Hantaran ke dalam untuk pasukan merah. Dipersalahkan. Melakukan satu lagi kesilapan. Basic football throw in. Masih lagi dalam permainan. Tackle daripada Poji dipersalahkan. Agak lambat untuk pengadil membuat keputusan. Dia cuba untuk memberikan advantage tadi. Nabil kembali ke tengah untuk mencari Uzair. Daniel, tolakan ke tengah. Adakah offside? Tidak offside. Bendera masih lagi di bawah. Masih lagi cuba untuk masuk, tetapi penjaga gol Ashman terpaksa untuk menyelamatkan keadaan. Gerakan daripada pemain berambut panjang ini cukup berbahaya dan juga lincah. Ilyas, dia bermain di bahagian attacking midfield, tetapi banyak bergerak di bahagian atas, bermain 1-2 bersama dengan Daniel. Gerakan daripada pasukan biru lepas. Ada rakan menunggu di bahagian tengah. Poji telah pun masuk dalam kotak penalti. Adakah dia berjaya untuk melakukan hantaran? Tidak berjaya. Satu asakan yang baik yang dilakukan di bahagian kanan menerusi Afiq, yang tidak memberikan ruang untuk pasukan biru melakukan hantaran. Pasukan merah melakukan hantaran jauh, tidak offside. Masih lagi 0-0 untuk separuh ataupun game yang pertama. Tidak ada jaringan. Di game yang kedua ini telah pun masuk pada minit ke-8, juga masih ada jaringan. Adakah kita akan pulang dengan tanpa jaringan pada pagi ini? Sabar. Mungkin Edan akan menjadikan gol sebentar lagi, ataupun Ilyas yang telah pun menunjukkan taringnya. Baik, satu hantaran ke dalam, masuk dalam kotak penalti. Lemah pula rempatan yang dilakukan oleh Najahan tadi. Jika kita lihat, matahari telah pun semakin garang. Jam di tangan saya baru saja 8.40 pagi. Sedikit demi sedikit kedinginan pagi
telah pun hilang. Mereka yang berada di atas padang sudah tentu juga semakin merasa bahangnya. Gerakan daripada tengah dirampas. Edan telah pun berada di tengah. Edan dia berada di tempat yang baik sebenarnya, tetapi hantaran itu dikeluarkan oleh Kamel. Jika Kamel tidak melakukan clearance, sudah tentu sudah sampai ke lokasi Edan dan mungkin dia berjaya untuk melakukan tandukan mudah ke dalam gol. Apapun, sepakan penjuru untuk pasukan biru. Edan dirampas oleh Fatah yang turun ke bawah. Biru masih lagi menekan. Biru masuk ke dalam kotak penalti. Peluang sedikit saja. Hantaran yang baik sebenarnya yang dilakukan daripada Raimi. Namun di dalam kotak penalti terlalu padat. Sekali lagi, biru masih lagi mendapat satu lagi sepakan sudut. Oh tidak, itu adalah lontaran ke dalam sahaja. Jirul. Hampir ke semua pemain berada di dalam kawasan merah. Dan merah berkampung di kawasan sendiri. Amirul, kapten pasukan. Masih lagi Amirul. Kembali ke belakang mendapatkan Ikhwan. Bahaya. Semua pemain biru berada di bawah. Peluang, hantaran yang tidak offside, berjaya untuk mendapatkan rakan, tetapi kelajuan yang dimiliki oleh back kiri mereka berjaya untuk memintas kembali kepada kawalan Jirul. Jirul mendapatkan kapten. Poji. Agak jarang Poji menerima hantaran. Kini Poji mengawal, cuba untuk percerakan. Tidak lepas pula hantaran daripada Poji. Satu tolakan. Adakah itu offside? Tidak offside. Peluang untuk pasukan merah. Syakir membawa bola ke dalam kotak penalti. Melakukan hantaran ke tengah. Peluang. Masih lagi belum selamat. Tetapi sayang sekali Daniel pula tidak berjaya untuk melakukan peluang. Daniel ada idea untuk melakukan hantaran kepada dua pemain yang telah pun menunggu. Tetapi sayangnya hantaran itu tepat kepada Ashman. Terselamat seketika. Kedudukan masih lagi kosong-kosong. Berjaya untuk berampas. Ada dua pemain turun untuk membantu. Cuba untuk meleceh lepas. Satu tackle yang cukup penting yang dilakukan oleh centre back untuk menghalang gerakan daripada pemain nombor 20 tadi. Dan Kamel, tackle itu menyelamatkan keadaan. Jika dia tidak melakukan tackle, sudah tentu mudah untuk jaringan clearance yang dilakukan oleh pasukan merah. Kedua pasukan telah pun berjaya mendapatkan rentak permainan. Telah pun ada serangan demi serangan daripada kedua pasukan. Baik. Edan
Membuka permainan ke bahagian kanan. Ayuh. Satu body contact. Clear body contact terhadap Raimi. Gerakan yang cuba lakukan. Dipintas. Game on, kata pengadil. Dia menghentikan sendiri permainan itu walaupun pengadil tidak meniup whistle. Kini dalam kawalan Ilyas. Terlepas kawalan pula Ilyas. Bola berlega-lega di bahagian tengah. Merah cuba untuk melakukan sesuatu daripada bahagian kanan. Terjatuh pula. Tanpa tackle, dia boleh jatuh sebegitu saja. Mungkin faktor angin. Dan kini Amirul cuba untuk mengecek. Masih lagi Amirul membuka permainan kepada Jirul. Naik ke atas. Raimi juga daripada back kanan melakukan overlap. Tidak ada larian yang dilakukan. Baik. Terlalu kuat pula hantaran lolos dalam usaha untuk mendapatkan Amirul. Kedudukan masih lagi terikat 0-0. 5 minit saja lagi. Perlawanan untuk game yang kedua ni akan ditamatkan. Kita dapat lihat percubaan daripada Ilyas dan juga Ammar bagi game yang kedua ini. Ilyas membuka permainan ke bahagian kiri. Daniel naik ke atas. Hantaran ke dalam kotak penalti. Adakah lepas untuk dia melakukan gelecekan? Patak. Cerakan. Masih lagi patak. Hantaran. Tidak. Dia cuba untuk melakukan percubaan sebenarnya. Cukup baik kawalan yang dilakukan oleh Rudin. Walaupun Rudin, kalau kita lihat daripada fizikalnya, Rudin jauh lebih rendah berbanding dengan Fatak. Tetapi kelincahan Rudin mengatasi Fatak. Maafkan saya, bukan Fatak, itu Fitak. Selepas game ini, mereka akan berehat sebentar untuk memberikan ruang sama ada daripada pasukan merah ataupun biru berehat sebentar sebelum mereka meneruskan bagi game yang ketiga. 3 minit saja lagi untuk game yang kedua ini akan ditamatkan. Masih lagi belum ada gegaran jaring kita dapat saksikan. Baik, hantaran ke tengah mencari Ilyas. Ada asakan yang dilakukan oleh Ashman. Baik. Hantaran daripada pemain nombor 13 membuka ke bahagian kanan. Dan itulah dia, game yang kedua telah pun ditamatkan dengan kedudukan juga berakhir dengan 0-0. Jadi kita akan berehat sebentar untuk game yang ketiga. Tidak, kita akan lihat sekejap sesi bergambar yang mereka akan lakukan. Jadi kesemua pemain akan berehat sebentar sambil
melakukan sesi fotografi. Jadi game yang pertama telah pun selesai, game kedua juga telah pun selesai. Jika dilihat kepada skedul awal, ada sedikit pertukaran sebenarnya. Sebenarnya game yang ketiga adalah game yang pertama. Mungkin ada pemain yang datang lambat tadi, jadi mereka melakukan swapping. Jadi untuk game yang ketiga, sebentar lagi saya jangkakan pasukan Red One akan menentang pasukan Blue One. Okey, kita akan berehat sebentar dan kembali lagi ke sini. Baiklah, game yang ketiga baru saja dimulakan, di mana untuk game yang ketiga ini kita dapat lihat pasukan Red One kembali ke dalam padang yang diketuai oleh Syafiq. Satu petasan yang dilakukan, berjaya untuk mendapatkan gol yang pertama untuk pagi ini daripada pasukan biru. Satu rembatan yang cukup kencang yang dilakukan menumpaskan penjaga gol pasukan merah Firdaus. Tertewas juga dia pada pagi ini. Jadi pasukan biru berada di hadapan 1-0 di seawal minit yang pertama. Gol pantas yang kita dapat saksikan. Wow, tiba-tiba saja, belum saja kita panas di game yang ketiga ini, telah pun ada satu jaringan cantik yang berjaya dilakukan. Sudah tentu akan memberikan tamparan awal untuk pasukan merah. Namun kita tahu merah tidak akan mudah mengalah. Mereka mempunyai Wak dan juga Irfan di bahagian kiri yang boleh mereka sandarkan bagi mendapatkan gol penyamaan. Syafiq terlepas kawalan, peluang untuk pasukan biru sekali lagi bergelecek. Tidak lepas. Terselamat seketika. Cemas tadi apabila Syafiq terlepas kawalan, namun gagal disempurnakan dan terselamat seketika. Kesilapan sebegitu tidak boleh berlaku, apatah lagi di hadapan petak gol. Najahan hampir mencetak namanya sebagai penjaring, namun merah cuba untuk mengasak kini. Masih lagi merah daripada Irfan. Poji. Syafiq telah pun menghalang. Irfan kini memegang title captain. Irfan. Masih lagi Irfan, terlalu lama. Hantaran itu tidak berjaya untuk diterima oleh rakan. Namun Zainul di bahagian tengah berjaya untuk mencuri. Mijan tenang saja untuk mengutip. Syamir. Dia melihat Ashman telah pun naik sedikit ke atas, tetapi melakukan hantaran yang lemah, mudah saja untuk dirampas. Poji kembali ke tengah. Situasi di
Football Hub Sky Arena Genting ini semakin panas. Jam di tangan saya telah pun masuk pada pukul 9.01 pagi. Di luar jangka sebenarnya. Saya jangkakan di Genting ini suasananya dingin, sejuk, berkabus. Tetapi tidak. Dia semakin panas. Sepanas permainan di padang merah. Mereka ketinggalan 0-1. Harus cepat untuk mendapatkan gol penyamaan. Mereka punya 15 minit saja lagi untuk mereka buktikan. Baik, satu lorongan ke bahagian kiri. Amsyar naik ke atas. Amsyar masih lagi Amsyar, tetapi telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Pantas diambil. Poji Najahan kepada Poji, cuba untuk bermain 1-2. Kembali pada Najahan dan dikeluarkan oleh Mijan. Sibuk Mijan pada game yang ketiga ini kerana dia perlu menyerap segala asakan yang dilakukan oleh pasukan biru. Agak sukar untuk melakukan rembatan apabila banyak pemain turun ke bawah. Boleh dikatakan hampir 8 pemain turun ke bawah, berkampung di kawasan sendiri. Tetapi mereka harus cepat untuk melakukan hantaran, harus cepat untuk melakukan gerakan ke atas. Claren mencari Amsyar. Amsyar kepada Alof. Alof ke tengah. Baik, tolakan ke hadapan untuk mencari penjerang mereka. Peluang 1 versus 1. Masuk ke dalam kotak penalti, melepaskan satu rembatan dan gol. Itulah dia. Gerakan Solo berjaya juga untuk mendapatkan gol penyamaan daripada Wak. Kelajuan yang dia miliki, kelincahan dan juga rembatan yang cukup padu menumpaskan Ashman untuk gol penyamaan 1-1. Permainan semakin sengit. Mereka ketinggalan di seawal minit yang pertama, namun berjaya untuk menyamakan kedudukan 7 minit selepas itu. Situasi di Sky Arena Genting ini semakin panas. Sepanas permainan game yang ketiga ini. Jadi mereka punya lebih kurang 12 minit untuk menentukan siapakah pemenang, ataupun mereka terpaksa untuk berpuas hati untuk keputusan seri. Walaupun kesilapan sebegitu dilakukan oleh pasukan biru, tetapi pasukan biru masih lagi mengarahkan kesemuanya pemain berada di kawasan merah. Tidak ada satu pun pemain yang berada di kawasan sendiri. Mereka bermain secara total football, all day pressing,
di mana penjaga gol harus naik ke atas, sweeping gol hantaran ke dalam untuk pasukan biru. Edan tidak berjaya. Satu flip untuk mencari Jiro. Kembali pada kawalan pasukan merah. Satu lagi usaha untuk mencari Wak. Satu pintasan dilakukan. Bahaya. Sebaik penjaga gol pantas untuk melakukan clearance. Masih lagi belum selamat. Kembali pada kawalan Amsyar. Amsyar tidak offside, berserakan. Pertahanan telah pun turun. 1-2 cuba dimainkan, mendapatkan Amsyar. Satu tolakan yang cantik yang dilakukan oleh Razif. Bermain 1-2, tetapi sentuhan akhir daripada Amsyar tidak berjaya. Biru, mereka bermain baik di 5 minit yang pertama. Namun selepas gol penyamaan, mereka sedikit tenggelam. Apapun kini, Poji baik, satu hantaran lolos untuk Najhan. Najhan cuba untuk menggelecek. Apa yang dia cuba lakukan tadi. Dia berpeluang tetapi kurang berkeyakinan untuk meneruskan larian. Dan kini mereka dalam usaha untuk serangan balas untuk pasukan merah. Pasukan merah masuk dalam kotak penalti. Hantarannya pula yang tidak berjaya. Sering berbalas serangan, sering melakukan serangan. Tolakan kepada Edan. Lionel Messi yang telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Baik, tolakan tidak offside. Hantaran kena mencari Wak. Wak tidak, langsung dijaga. Masih lagi Wak. Gol kedua untuk pasukan merah. Sekali lagi dicetak oleh pemain nombor 16 ini. Wak mencetak gol yang pertama pada minit ke-7, dan kali ini pada minit ke-12 dia menggandakan gol untuk memberikan keselesaan bagi pasukan merah mendalui dengan 2-1. Mereka ketinggalan di seawal minit yang pertama, tetapi kini mereka berada di hadapan. Itulah akibatnya apabila mereka tidak mengawal Wak sepenuhnya. Baik, pintasan yang dilakukan Poji. Hurudin. Jika tadi urgensi harus ditunjukkan oleh pasukan biru untuk berada di harapan, tetapi kini urgensi kembali pada pasukan biru untuk cepat bagi menyamakan kedudukan, kerana mereka hanya punya lebih kurang 5 minit untuk menyamakan kedudukan. Kapten bertemu kapten.
Irfan dan juga Amirul. Tolakan ke belakang untuk mendapatkan Jirul. Raimi. Satu percubaan jarak jauh yang cuba dilakukan. Apa salahnya mencuba? Baik. Hantaran yang tidak sampai daripada kapten pasukan. Kembali kepada kapten pasukan merah, Irfan, yang cukup klinikal, yang cukup rajin pada pagi ini. Masih lagi pasukan merah. Hantaran terkena kepala kawasan sendiri. Membuka permainan ke bahagian kanan. Amsyar tolakan kepada dia dalam usaha untuk mencetak hat-trick pada pagi ini, tetapi ada miss kick. Apapun gerakan balas yang dilakukan, mencari Edan di bahagian kiri. Edan cubaan untuk mengejar, tetapi body contact yang comel yang dilakukan. Tidak ada mercy diberikan daripada Mijan terhadap Edan. Satu dua yang baik dimainkan. Poji masuk ke dalam kotak penalti. Lepas dikeluarkan oleh penjaga gol Firdaus. Baik. Satu tolakan ke bahagian kanan. Irfan cuba untuk bergelut, tetapi masih lagi dalam kawalan Amar. Ada sedikit kecederaan yang diterima oleh Irfan tadi. Cuba untuk melepasi 3 pemain. Masih lagi satu tackle. Berguling-guling Irfan di situ. Cuba untuk menagih simpati daripada pengadil. Gulingan yang mengingatkan kita gulingan daripada Neymar Junior sewaktu World Cup. Dan mungkin klip itu akan digunakan oleh Anydays untuk simpanan sejarah. Sepakan percuma. Diambil oleh pemain nombor 24. Tidak, pemain nombor 1 Alof. Alof melupakan percubaan terus. Sedikit saja tinggi. Dan itulah dah percubaan tadi menamatkan game yang ketiga yang memberikan kemenangan kepada pasukan Red 2 mengatasi pasukan Blue 1 dengan 2-1. Jadi kita akan berehat sebentar untuk kembali untuk game yang terakhir. Kembali lagi selepas ini. Baiklah, separuh masa
yang keempat ataupun game yang keempat baru saja dimulakan. Timer harus dimulakan sedikit lambat 2-3 saat. Tetapi inilah dia game yang terakhir, game yang keempat antara pasukan merah 2 menentang pasukan biru 2. Baik, satu hantaran jauh yang cuba lakukan. Adakah gol awal sekali lagi dapat kita saksikan? Tetapi pantas untuk Aiman melakukan clearance. Pasukan biru berada di bahagian kanan anda akan menyerang kawasan merah di bahagian kiri skrin anda. Jam di tangan saya pada pukul 9.18 pagi. Kita dapat rasakan trek pagi pada pagi ini untuk game yang keempat, game terakhir Any Days. Any Days, pasukan merah cuba untuk lakukan gerakan tetapi tidak berjaya. Kembali kepada pasukan biru, tolakan kepada pasukan biru untuk mencari Faris. Kedua pasukan masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan sebarang jaringan di game yang pertama. 0-0 antara Red 1 dan juga Blue 2. 0-0 untuk Red 2 bersama dengan Blue 1. Dan kini game yang keempat. Sudah tentu mereka mahukan jaringan di game yang terakhir ini. Baik, satu hantaran mencari pasukan biru. Ada Azmir telah pun masuk dalam kotak penalti. Faris membantu daripada belakang. Sayangnya Faris ada sedikit leg tackle tadi. Menyebabkan pemain pasukan merah itu nombor 16 tidak ada dalam score sheet sebenarnya. Nombor 15 sebenarnya itu Uzair. Dia meminta kad untuk diberikan daripada pengadil tetapi diendahkan sahaja. Uzair tolakan ke hadapan untuk mencari pita, tidak berjaya. Kembali dikutip oleh Izzat. Masih lagi biru mengawal keadaan. Mael menceritakan larian yang baik yang dilakukan di situ oleh Faris. Faris berjaya masuk dalam kotak penalti. Faris peluang dan tidak masuk. Diselamatkan dari jarak yang cukup dekat. Cubaan daripada Faris berjaya diselamatkan. Pantas lontaran ke dalam ini diambil, dilepaskan oleh Miro. Baik, dia langsung tidak diasak dari tengah dummy yang dilakukan oleh Azmir. Dan Miro sedikit saja tinggi. Wow, kedudukan masih lagi 0-0 di game yang keempat ni. Tetapi kita
telah pun dapat melihat beberapa percubaan berbahaya yang dilakukan oleh kedua pasukan. Ilyas, hantaran pada Ilyas pula yang terlalu kuat. Dia mempunyai dua option, sama ada untuk melakukan hantaran ke bahagian kanan sama ada hantaran kepada pemain nombor 13 ataupun kepada bahagian kiri. Namun kini merah, cubaan dihalang oleh Afiq. Masih lagi berjaya masuk dalam kotak penalti, tetapi telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Ridwan, satu rembatannya percubaan yang optimis. Baik, masih lagi bergelut. Kedudukan masih lagi 0-0. Faris masih lagi menjadi sandaran. Faris berjaya untuk masuk ke dalam kotak penalti, melakukan tolakan ke tengah, tetapi berjaya dikeluarkan. Cemerlang pemain nombor 10 untuk pasukan merah ini melakukan clearance penting. Saya percaya jika clearance itu tidak dilakukan, sudah tentu Aiman akan mudah untuk melakukan tolakan. Baik, percubaan daripada jarak yang cukup bahaya, sekali lagi diselamatkan oleh Firdaus. Kini gerakan balas yang dilakukan 4 lawan 3. Balik pada Alias. Alias lepas, mencari rakan. Masih lagi Alias. Alias tolakan yang terlalu kuat pula. Dia diasak oleh Afiq daripada belakang. Berpeluang untuk membuka jaringan di game yang keempat ini. Percubaan, itulah dia, gol daripada Daniel yang langsung tidak dikawal, betul-betul daripada dalam kotak penalti. Daniel dengan rembatan kaki kanan untuk membawa pasukan Red 2 di hadapan dengan 1-0 pada minit ke-9. Memberikan tamparan untuk pasukan biru. Pasukan biru lebih banyak menyerang. Mereka mempunyai 2 ataupun 3 peluang di game yang keempat ini. Namun mereka ketinggalan di minit ke-9.
Pasukan merah masih lagi bertahan. Oh, baik. Peluang untuk pasukan merah kepada Ilyas. Ilyas, satu percubaan mencari rakan di bahagian far post dan yang menunggu, tetapi telah pun terkeluar daripada permainan. Peluang diselamatkan. Cukup dramatik. Usaha yang bersungguh-sungguh diselamatkan. Hampir saja untuk memberikan gol yang kedua untuk pasukan merah. Apapun siapakan penjuru untuk pasukan merah. Ditanduk. Hantaran jauh yang dilakukan. Baik, kuisan yang dilakukan. Peluang untuk pasukan biru. Bawa bola ke hadapan. Tidak lepas daripada pemain sayap nombor 82 ini. Itu Faisal yang bertindak bersendirian. Dia ada Amiro di bahagian tengah, tetapi tidak berjaya untuk melakukan hantaran. Merah mencuba lagi. Satu tackle lambat yang tidak disengajakan sebenarnya terhadap Mael. Tetapi kad yang pertama telah pun dilayangkan kepada pemain nombor 13, Mael. Mencari Mirul. Tolakan Miro tidak sampai. Miro cuba untuk mengejar dan mendapatkan kembali. Berbaki 7 minit sahaja lagi. Pasukan biru harus meningkatkan intensiti serangan mereka. Harus memperkemaskan pertahanan mereka untuk tidak bolos lagi, dan cepat untuk mendapatkan gol penyamaan, kerana waktu cukup mencemburui mereka. Jam di tangan saya 9.31. Ini bermakna slot padang ini telah pun tamat, tetapi permainan diteruskan untuk saki-baki perlawanan. Ilyas dirampas. Baik, hantaran jauh yang dilakukan untuk mencari Faris. Faris bersendirian, tetapi pantas pula pemain nombor 2 untuk turun ke bawah, iaitu Afiq. Pantas pemain ini untuk memintas. Ilyas diasak daripada Izzat. Izzat pantas mengambil lontaran ke dalam. Masih lagi Izzat. Izzat ke tengah. Gerakan cuba lakukan oleh pasukan biru. 1-2 yang dimainkan. Tidak lepas. Uzair. Satu flip pass yang cukup cantik ditunjukkan oleh Uzair. Membantu di bahagian tengah. Kembali pada Azumir. Azumir ke hadapan. Tolakan tidak sampai. Peluang untuk pasukan biru melepaskan satu rebatan. Baik, sedikit saja tinggi dalam usaha untuk mencari gol penyamaan, namun tidak berjaya.
di saat perlawanan berpaki kurang daripada 5 minit. Apakah yang mereka dapat lakukan di saat-saat akhir ini? Baik. Gerakan yang cuba dilakukan dari kiri. Merah. Mereka mahukan gol yang kedua. Baik hantaran ini. Lias pula yang sedikit saja berada dalam kedudukan offside, tetapi pengadil meneruskan permainan. Advantage diberikan kepada pasukan biru. Pasukan biru mereka tidak punya banyak masa. Baik. Masuk ke kiri. Peluang. Ada 3 pemain menunggu di bahagian tengah. Peluang untuk pasukan biru. Melepaskan satu mata. Tidak masuk. Biru memohon maaf kepada rakan-rakannya. Itu adalah percubaan dari jarak yang cukup baik untuk dia menyamakan kedudukan. Seolah-olah ada saka yang menunggu. Dan terselamat daripada gol penyamaan. Dari bahagian kiri. Lepas. Masih lagi dalam permainan. Ciri Azmer. Dikeluarkan oleh D. Hantaran ke dalam. Merah cuba untuk melakukan serangan balas. Afiq naik ke atas. Tolakan kepada Fita. Tetapi terkeluar pula daripada permainan. Mereka sedang pun bermain di saat-saat akhir. Perkara telah pun melihat jam di tangan. Kedudukan masih lagi 1-0 memihak kepada pasukan Red 2. Hantaran ke tengah. Dikeluarkan. Masih lagi dalam permainan. Afiq memberikan bola kepada center back mereka. Satu body contact lakukan oleh Uzair. Gerakan balas ini mungkin serangan yang terakhir daripada pasukan biru. Azmer mencari rakan. Tolakan kepada Mirul yang telah pun melakukan larian. Berjaya disekat. Memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan biru. Wah, peluang 50-50. Tetapi Firdaus lebih pantas. Dan itulah dia perlawanan yang keempat. Perlawanan yang terakhir memberikan kemenangan kepada pasukan Red 2 dengan keputusan 1-0. Jadi itulah dia kesemua rangkuman untuk pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya Jan Pukul Anda.
Ucapkan terima kasih pada Anydays kerana jemputan ini. Terima kasih yang menonton siaran tertunda. Dan kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Jen. Dan terima kasih. Assalamualaikum.